Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang teori perakaunan positif untuk subjek EPPA Part 1, 2, 3, teori dan amalan perakaunan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Anis Najwa, Ila Maisara, Nur Atika, Najwatul Farhana dan Nur Amira. Untuk pengenalan, teori perakaunan positif ini diperkenalkan oleh White dan Zimmerman pada tahun 1970-an. Teori ini cuba untuk menerangkan tentang amalan perakaunan. Teori ini dirancang untuk menjelaskan dan meramalkan firma mana yang akan menggunakan dan tidak akan menggunakan kaedah perakaunan tertentu. Namun, teori perakaunan positif ini tidak mengatakan kaedah mana yang harus digunakan oleh firma. Tujuan keseluruhan teori perakaunan ini adalah untuk memahami dan meramal pemilihan polisi oleh firma. Teori ini menerangkan kewujudan kesan ekonomi dalam memilih polisi perakaunan. Dalam teori perakaunan positif ini, terdapat dua perspektif, iaitu perspektif kecekapan dan perspektif wang. Tapi kumpulan kami akan menerangkan tentang perspektif peluang, iaitu dari segi hipotesis kos politik, hipotesis plan bonus dan hipotesis perjanjian hutang. Hipotesis kos politik. Hipotesis kos politik merupakan kelakuan syarikat atau pihak pengurusan yang terdedah dengan kos politik yang tinggi. Definisi kos politik: terdapat berlakunya perpindahan kekayaan dari pihak syarikat ataupun firma kepada pihak luar yang dikenali sebagai pihak kerajaan. Firma atau syarikat yang besar kebanyakan akan berhadapan dengan kos politik yang tinggi berbanding firma dan syarikat yang kecil. Kos politik yang tinggi merujuk kepada peningkatan dan peraturan yang sukar. Dalam erti kata lain, syarikat besar memperoleh pendapatan yang tinggi dan menarik perhatian atau campur tangan pihak kerajaan. Pengamalan kos politik di Malaysia. Terdapat dua jenis syarikat, iaitu Top Glove dan juga Amazing Glove. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 telah melanda di seluruh negara termasuk negara kita. Sekiranya berlaku sesuatu, pihak kerajaan pastinya akan memilih Top Glove untuk meminta sumbangan dana. Hal ini kerana Top Glove merupakan syarikat yang telah dikenali ramai dan juga mempunyai nilai aset yang tinggi, kewangan yang kukuh, keuntungan yang tinggi bagi pembayaran cukai. Oleh itu, dibuktikan bahawa syarikat Top Glove mempunyai kos politik yang tinggi berbanding syarikat Amazing Glove. Pengamalan kos politik dalam syarikat. Kos politik dalam syarikat menyebabkan pihak pengurusan ingin mengurangkan keuntungan dengan meningkatkan belanja-belanja seperti belanja susut nilai dan juga belanja hutang lapuk. Cara untuk mengurangkan keuntungan adalah dengan menaikkan kadar peruntukan atau peratusan susut nilai untuk meningkatkan belanja perniagaan. Belanja-belanja ini ditentukan oleh maklumat perakaunan lepas dan juga budi bicara pihak pengurusan syarikat. Kita akan teruskan pembentangan dengan plan bonus. Teori plan bonus membawa maksud pengurus dalam sesebuah firma akan cenderung untuk menggunakan kaedah perakaunan yang boleh mendapatkan amount yang lebih tinggi ataupun lebih rendah mengikut keadaan yang akan direkod pada tahun semasa. Jadi, bilakah pengurus akan menggunakan plan bonus ini? Ia sebenarnya bergantung kepada angka keuntungan semasa dan sasaran. Sekiranya angka keuntungan semasa telah mencapai sasaran ataupun hampir dengan sasaran, maka pengurus akan meneruskan plan bonus ini. Tetapi, sekiranya angka keuntungan masih jauh daripada sasaran, maka pengurus akan menangguhkan dahulu plan bonus ini untuk masa hadapan. Dalam plan bonus ini, pengurus akan bertindak untuk memanipulasikan penyata kedudukan kewangan untuk mendapat pendapatan sasaran bagi mendapatkan ganjaran bonus yang tinggi dan meningkatkan kekayaan diri sendiri. Jadi, bagaimana pengurus boleh memanipulasikan angka keuntungan dalam penyata kewangan? Pengurus boleh memanipulasikan angka keuntungan dalam penyata kewangan dengan membuat perubahan pada polisi dan anggaran. Perubahan polisi adalah membawa maksud memanipulasikan amount dengan membuat perubahan kepada polisi perakaunan yang digunakan. Sebagai contoh, dalam pengiraan nilai inventory.
Pengurus cenderung untuk menggunakan kaedah FIFO, di mana kaedah ini akan mengurangkan kos barang yang dijual. Sekiranya kos barang dijual itu rendah, maka ia akan meningkatkan untung kasar dan untung bersih dalam penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif yang lain. Yang kedua, perubahan anggaran. Perubahan anggaran adalah memanipulasikan belanja yang boleh dikawal kerana belanja ini adalah amount yang dianggarkan oleh pihak pengurusan. Sebagai contoh, dalam belanja susut nilai, pengurus boleh meningkatkan nilai scrap ataupun tempoh penggunaan aset tersebut bagi mengurangkan belanja susut nilai. Sekiranya belanja susut nilai berkurang, maka ia akan meningkatkan untung bersih dalam penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif yang lain. Dengan membuat perubahan ini, pengurus akan mencapai angka keuntungan yang disasarkan sekaligus akan mendapat ganjaran bonus yang diinginkan. Akhir sekali ialah hipotesis perjanjian hutang, di mana semakin tinggi nisbah hutang ataupun equity sesebuah firma tersebut, maka pengurus akan lebih cenderung untuk menggunakan kaedah perakaunan yang boleh meningkatkan pendapatan sesebuah firma tersebut. Jadi, apa dimaksud perjanjian hutang ni? Perjanjian hutang ini adalah kekangan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman seperti pelabur dan juga kreditor ke atas peminjam seperti syarikat yang meminjam dan juga penghutang. Kemudian, apa pula kepentingan perjanjian hutang ni? Yang pertama, untuk menjaga kepentingan pemberi pinjaman supaya pinjaman yang diberikan itu dapat dibayar balik oleh pihak peminjam. Seterusnya, sekiranya syarikat peminjam itu mengalami keuntungan yang besar, pemberi pinjaman tidak akan mendapat tuntutan yang banyak. Dan yang terakhir, sekiranya syarikat penghutang mengalami kerugian, pinjaman yang diberikan tersebut berisiko untuk tidak dibayar langsung dan pemberi hutang pula akan turut mengalami kerugian. Kemudian, terdapat juga contoh-contoh sekatan atau kekangan yang dikenakan oleh pihak pemhutang, iaitu pihak pemberi pinjam kepada syarikat yang meminjam dalam perjanjian hutang. Okey, apa contoh-contoh sekatannya? Yang pertama, syarikat peminjam tidak dibenarkan untuk membuat pembayaran dividen secara berlebihan. Hal ini dikhawatiri pihak peminjam tidak dapat memberi semula pinjaman tersebut. Yang kedua, syarikat penghutang tidak dibenarkan melabur dalam projek yang berisiko tinggi. Dan yang ketiga, terdapat juga klausa yang meletakkan keperluan atau syarat yang diletakkan dalam perjanjian hutang, di mana yang pertama, kekangan amount pinjaman terhadap nisbah jumlah liability kepada jumlah aset zahid, dan yang kedua, klausa perlindungan kadar faedah dan nisbah semasa sering digunakan dalam perjanjian hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Kamal. Seterusnya merupakan peranan PAT dalam pembangunan pengetahuan perakaunan kita. PAT ni telah membuka jalan terhadap opportunistic possibility kepada akauntan dan pengurus, di mana wujudnya skim bonus yang ditawarkan akan memberi insentif kepada sesetengah pengurus untuk menjadi lebih kreatif terhadap perakaunan syarikat sehingga menjejaskan firma. Bagi mengelakkan sifat opportunities dalam kalangan pengurus, kebanyakan firma telah menggunakan amalan perakaunan konservatif seperti historical cost terhadap aset. Hingga ini, peluang terhadap pengurus untuk manipulate perakaunan syarikat dapat dielakkan. Penggunaan kaedah pengukuran yang lebih maju seperti nilai saksama mungkin memberikan faedah perakaunan dan pelaporan kewangan, tetapi juga risiko manipulasi oportunistik akan meningkat. Okey, kita masuk kepada kritikan.
PAT telah menerima kritikan berterusan sejak ia mula diterbitkan. Antara kritikan tersebut, yang pertama, PAT bukanlah value free seperti yang dipercayai kerana ia hanya menerangkan dan meramalkan perkara yang mungkin dilakukan oleh orang lain tanpa mengira apa yang mereka lakukan in reality. Yang kedua, PAT tidak menawarkan cara untuk menambah baik terhadap amalan perekonomian tersebut dan ia juga tidak mencuba untuk menambah baik. Okey, yang ketiga, PAT dianggap more of the same, sementara pada masa yang sama ia tidak memberikan bukti konklusif untuk menyokong ketiga-tiga hipotesis di dalam PAT. Okey, yang keempat, andaian bahawa semua profesional pengurus dan akauntan adalah bersifat oportunis yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Oleh itu, PAT agak terlalu mudah untuk meramalkan sesuatu yang kompleks seperti tingkah laku manusia. Sebagai kesimpulannya, walaupun teori perakaunan positif mendapat kritikan daripada pihak-pihak yang menggunakannya, teori perakaunan positif masihlah diguna pakai sehinggalah sekarang. Sebagai contoh, Jurnal Pendidikan Perakaunan masih menerbitkan penyelidikan tentang teori perakaunan positif. Selain itu, sebilangan sekolah penyelidikan perakaunan juga masih mengajar tentang teori perakaunan positif. Jadi, kita harus mengingati bahawa setiap teori mempunyai batasan-batasannya yang tersendiri. Jadi, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.